jadi penyebab kepada orang yang amalkan. Jadi hadis ni menyebut bahawa orang yang cuba beramal dan menghidupkan sunnah Nabi dan menyebarkannya balik. Dan sekarang apa maksud sunnah Nabi di sini? Sunnah ini kata ulama ialah jalan ikutan. Sunnah ni asalnya ialah tariqah, jalan ikutan. Maka sunnah Nabi ialah cara ikutan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita. Nah, sebab itu sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah atau iswah hasanah. Maksudnya uswah itu ialah contoh ikutan hasanah yang terbaik. Bermakna apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang terbaik. Di sini ulama perincikan lagi, kita tak huraikan panjang dalam kuliah subuh, tapi kita nak sebutkan juga bahawa untuk mengetahui apakah yang dinamakan sunnah, kita mesti ada ilmu. Maka para ulama telah menjelaskan, dengan menuntut ilmu kita memahami bahawa sunnah Nabi adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wajib, ada yang sunat ataupun sunnah, mustahab, digalakkan, ada yang berbentuk adab, ada yang berbentuk adat. Bermakna seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pengajaran kepada kita, sama ada yang wajib atau yang sunat atau yang harus dan adab. Maka kita pelajari, barulah kita dapat tahu mana yang kita boleh buat dan amalkan. Bermakna hadis tadi adalah hadis yang di dalamnya ada makna yang mendalam. Kalau kita nak huraikan makna dia ialah sesiapa yang mempelajari apa yang aku ajar dan mengamal dan menghidup dan menyebarkannya, maka dia dapat pahala orang yang beramal dengannya. Sebab apa kita kata begitu? Sebab tak mungkin kita tahu beza antara yang wajib, sunat, yang harus, yang adab, yang sebagainya, melainkan kita mengaji. Maka bila kita faham mana yang sunnah yang dihidupkan, kita akan kenal sunnah itu. Itu maksud dia. Macam kita sebut contoh dalam akhir kuliah saya yang lepas. Saya kuliah lepas ni, sebelum ni kita tonton ada yang hadir, kita sebut tentang cara semayang. Kan ada sahabat-sahabat kita yang saudara-saudara kita yang bukan daripada negara kita, yang datang dari luar, yang orang Arab dan sebagainya ni, semayang dia bergerak-gerak banyak. Kejap garu sana, garu sini, tengok jam, tengok baju, tengok kaki, tengok atas, tengok bawah, kanan kiri. Jadi ini bukan sunnah Nabi. Kalau kita nak tengok betul-betul Nabi semayang dan sahabat semayang, ini bukan sunnah. Sunnah ni adalah duduk diam dan lihat pada tempat sujud dan tidak bergerak melainkan kalau perlu. Jadi kadang-kadang benda sebegini orang ingat benda kecil, maka tidak diambil kisah, diabaikan. Kita pula seronok tengok Arab semayang tu, kita pun nak buat macam tu juga, kan? Jadi sunnah Nabi mesti dipelajari. Cara Nabi semayang macam mana, cara sahabat solat macam mana. Sebab tu saya pernah tanya pada orang-orang yang sibuk, kadang-kadang dia salah faham, dia kurang mengikuti pengajian. Dia kata kita kena ikut sunnah Nabi, kena buat cara Nabi. Kita setuju, tapi ilmu kena ada. Maka seorang tu saya pernah jumpa, saya tanya dia, kalau nak ikut sunnah Nabi, macam mana sunnah Nabi, bagaimana Nabi membaca Al-Quran? Yang kita baca Quran sesuka hati kita, kadang-kadang panjang pendek tak jaga, dengung pun tak betul. Tajwid ni yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita nak beritahu dekat orang kita kena ikut sunnah Nabi. Kita tanya balik orang tu, macam mana Nabi baca Quran? Mestilah dengan elok, kan? Dengan sebutannya, dengan panjang pendeknya, dengan tajwidnya. Jadi orang yang jaga cara baca Quran, dia jaga sunnah Nabi. Dia tak baca macam baca sesuka hati, tak ada dengung, tak ada panjang, tak ada pendek. Tak betul. Kita kena baca elok-elok. Jadi macam imam kita baca tadi, Masya Allah, macam qari-qari baca, Masya Allah. Ini ikut sunnah. Walaupun orang tak sebut ikut sunnah, tapi kita menyedari cara Nabi membaca Al-Quran contohnya. Kemudian cara Nabi SAW solat macam tadi, kan? Kemudian pergaulan kita dengan manusia, cara Nabi bergaul macam mana. Nabi SAW disebutkan dalam hadis,
wa yubadiru man laqiya bis salam. Nabi sentiasa akan cuba kalau dia jumpa sesiapa, dia bagi salam dulu. Dan dia suka bagi salam kepada orang lain sebelum orang bagi salam kepada dia. Kita jumpa orang, jarang kita bagi salam. Tengok jalan. Masuk masjid pun tak bagi salam. Dekat sahabat-sahabat kita kenal ke tak kenal. Nabi sebut apa dalam hadis Sahih Bukhari? Nabi kata, di antara amalan yang elok dibuat ialah wa an taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ialah kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Maka kita sunnah Nabi memberi salam dan menyebarkannya kita tak buat juga. Kan? Jadi tak ada sunnah Nabi yang Nabi suruh, Nabi pesan, Nabi galakkan. Nabi sebut kepada Abu Hurairah, jangan lupa buat beberapa benda seperti solat witir sebelum tidur. Kena jaga. Seperti juga Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal lepas sembahyang baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukurimu dan mengelokkan ibadatku. Dan Nabi pesan kepada para sahabat supaya baca Quran dan belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nabi sebut pada Sayyidina Uthman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kamu ialah yang belajar Quran mahir dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sunnah Nabi banyak sebenarnya. Kalau kita fikir balik, kita boleh baiki. Cakap benda yang baik dan sebagainya. Itu adalah sunnah. Jadi hadis yang pertama ni, ni Amr bin Auf dia kata, Nabi pesan dekat dia dan semua sahabat dan kita, siapa yang menghidupkan dan menyebarkan sunnahku yang telah ditinggalkan, fa inna lahu mithla man amila biha, dia akan dapat amal pahala seperti orang yang beramal dengannya. Sebab dia hidupkan, sebab dia sebarkan, orang lain pun tahu dan buat dan berterusan, dia dapat pahala kerana dia menghidupkan, dia menyebarkan. Sebaliknya pula kata Nabi, wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la turdillaha wa rasulahu fa inna alaihi athama man amila biha. Siapa yang sebaliknya, tadi orang yang awal tadi, dia menghidupkan balik dan menyebarkan benda yang Nabi ajar. Ada orang sebaliknya, na'udzubillah, mencipta bid'ah, maksudnya berlawanan dengan Islam dan sunnah. Kemudian orang ikut perangai dia dan dia dapatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya. Dan dalam kuliah lepas kita sebut bahawa bid'ah itu adalah benda yang bukan benda yang semata-mata Nabi tak buat, tapi ialah benda yang Nabi tak buat dan dicipta bertentangan dengan ajaran yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud bid'ah. Kan? Jangan kita mudah-mudah cakap bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Tak mesti begitu. Bukan macam tu para ulama huraikan. Para ulama berbincang panjang tentang apa? Ini saya ringkaskan je. Ada hari kita huraikan, tapi ringkaskan cara faham. Pertama, ulama bincang apa maksud bid'ah. Yang kedua, ulama bincang berapa pembahagian bid'ah. Bincang maksud saya ialah berbeza pendapat. Dan yang ketiga, ulama bincang nak kata bid'ah ke tak. Itu. Mana pada maksud bid'ah, perbincangan yang panjang. Ada orang kata bid'ah ni yang Nabi tak buat, itu umum. Betul, tapi dia umum. Ada yang jelas lagi, benda yang Nabi tak buat dan yang bercanggah dengan yang Nabi ajar, itu lebih terperinci. Kan? Kemudian pembahagian bid'ah. Kalau orang yang cakap bid'ah tu Nabi, benda yang Nabi tak buat, dia bahagi kepada 2 atau 5. Ini ulama bincang panjang. Maksud saya, ulama tidak tergopoh-gapah, tergesa-gesa, bermudah-mudah membid'ahkan. Saya bagi contoh mudah. Ada orang zaman sekarang, di Malaysia pun ada, di negara Arab pun ada, di negara Islam mana-mana pun ada, dia cepat membid'ahkan amalan-amalan masyarakat. Contohnya saya pernah jumpa, kita tonton pernah ke tak saya tak tahu, dia membid'ahkan amalan berzikir dan berdoa beramai-ramai dengan suara yang kuat lepas sembahyang. Saya pernah sembang dengan orang yang bincang tajuk ni. Saya kata ada banyak benda yang terlibat. Pertama, zikir.
beramai-ramai. Okey. Yang kedua, doa beramai-ramai. Yang ketiga, meninggikan suara ketika buat benda tu. Jadi ada orang dia salah faham, dan salah faham ni berpunca daripada kurang maklumat. Itu kita kena sedar. Kalau kita jumpa, belajar, bincang, baca, insya-Allah kita akan faham. Ada orang dianggap meninggikan suara itu salah, maka wirid kena baca perlahan-lahan. Jadi saya pernah jumpa seorang, saya bincang, saya nak cerita sikit je. Dia tanya saya, "Ustaz, bukankah zaman Nabi zikirnya perlahan? Maka kita kuat-kuat suara ni tak tepat." Saya tanya dia balik, orang yang cakap tu, perlahan dan kuat tu ukuran dia kat mana? Perlahan dan kuat tu kat mana ukuran? Ni kita nak bincang. Kalau saudara kata Nabi zikir perlahan, perlahan tu macam mana? Kalau kata tak boleh zikir kuat, macam mana kuat dia? Maka dia bincang dengan saya, dia baik, orang yang baik, tapi dia nak tahu. Dia kata, yang saya faham, zikir perlahan ialah imam zikir, makmum tak dengar. Itu kata dia. Imam zikir, makmum tak dengar. Mana lepas sembahyang kata saya jadi imam, imam kita tadi zikir kuat lah. Kalau kita ikut fahaman kawan tadi, dia kata zikir yang perlahan, makmum tak dengar. Jadi kalau kata saya di imam, lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan tak dengar lah. Itu cara dia faham. Dia kata saya, kalau yang saya faham, zikir perlahan ialah yang makmum tak dengar. Lepas tu saya tanya dia, jadi nak zikir apa? Contoh lepas sembahyang. Dia kata lah, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti. Saya kata, kenapa wirid ni? Kenapa sebut ni? Dia sebab Nabi baca lepas sembahyang. Saya nak amal yang Nabi baca dan perlahan. Saya tanya dia balik, macam mana saudara boleh tahu yang tu Nabi baca kalau Nabi baca perlahan? Kalau Nabi baca perlahan, sahabat tak dengar, macam mana saudara boleh tahu Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam, Nabi wirid 3 kali, subhanallah. Macam mana sahabat nak tahu? Sahabat lah yang cerita, lepas sembahyang Nabi baca istighfar 3 kali. Macam mana sahabat tu boleh bagi tahu? Sebab dia dengar. Dan dalam Masjid Nabawi zaman itu tak ada mikrofon, dan orang ramai. Macam mana ramai-ramai itu boleh dengar? Waktu kita betul juga. Dia kata saya, betul juga. Kalau benda Nabi baca perlahan, macam mana sahabat boleh dengar? Saya kata sahabat bagi tahu kita. Antara dalam hadis sahih, sahabat bagi tahu Nabi istighfar 3 kali lepas solat. Kemudian Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baca Allahumma antas salam. Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Kemudian Nabi pernah baca tasbih, dan Nabi suruh baca selepas sembahyang. Jadi sahabat dengar sebab Nabi baca kuat. Dia kata, macam mana kita nak baca perlahan, Ustaz? Itu masalahnya. Nabi baca kuat untuk didengari supaya sahabat boleh belajar dan sampaikan. Tapi bukanlah kuat tu menjerit-jerit. Kuat dan sederhana. Kita ada mikrofon, so kita wirid lah. Kita wirid Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir. Semua orang dengar. Dan orang lain pun ramai baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir. Jadi kadang-kadang orang yang nak membid'ahkan ni, dia pun kurang maklumat, maka dia salah faham. Maka kita kena betulkan, kita kena bantu, kita kena bagi makna yang sebenar, kita kena cerita bagaimana ia berlaku. Okey, yang kedua, doa lepas sembahyang. Dia kata, ada orang kata kat saya, doa meramai ni tak boleh buat. Tak boleh buat, dia kata kat saya. Saya kata, kenapa tak boleh? Sebab dia kata Nabi tak buat. Dan dia bukan ustaz, tuan-tuan, yang cakap dengan saya tu. Saya pun tanya dia balik, macam mana saudara boleh tahu Nabi tak buat? Orang yang nak buat kenyataan Nabi tak pernah buat, dia mesti ada apa? Mesti dia ada pembacaan yang banyak, pengajian yang banyak, bertahun-tahun dia cari contoh, barulah dia boleh isytihar. Saya dah cari dan tak ada, dan tak jumpa, dan Nabi tak buat. Saya kata, saudara baca hadis berapa kitab, berapa hadis saudara baca
Dia bercakap, bukanlah macam tu Ustaz, tapi saya dengar orang cakap. Saya dengar orang cakap. Jadi masalah juga, saya kata pertama saudara dengar orang cakap. Orang yang cakap tu kata Nabi tak pernah buat. Itu cerita dia. Dan saya kata kepada saudara, tak pernah buat satu hal, tak jumpa satu hal yang kedua. Kan, contoh saya kata kepada tuan-tuan, saya sepanjang saya mengaji, saya belum jumpa. Itu pernyataan pertama. Atau pernyataan yang kedua, saya kata saudara, Nabi tak pernah buat. Okay. Dua ayat ni berbeza. Yang sebenarnya apa? Saya belum jumpa sepanjang saya belajar. Allah, kita belajar berapa sangat tuan-tuan? Sikit-sikit kita belajar kan. Kita baca buku pun tak banyak mana. So kita terpaksa belajar untuk kita buat pernyataan macam tu. Contoh tuan-tuan hafal Quran 30 juzuk, alhamdulillah. Orang pun tanya, ada tak ayat macam ni dalam Quran? Tuan-tuan hafal Quran, tuan-tuan dah baca banyak kali, dah hafal lagi, tuan-tuan kata tak ada ayat ni. Tuan-tuan boleh nafikan. Sebab apa? Tuan-tuan ada ilmu. Hadis tuan-tuan banyak. Dalam Sahih Bukhari sahaja satu buku ada 7,500 hadis lebih. Dalam Sahih Muslim pula ada lebih kurang gitu juga, 7,000 lebih. Dalam kitab yang kita baca Sunan Tirmizi ni, yang kita ambil hadis ni, ada lebih kurang 4,000 lebih. Campur susah juga. Okeylah, saya kata tak apalah, saya suka bincang. Saya katalah kepada orang tu, okeylah, katakanlah betul Nabi tak pernah buat doa beramai-ramai selepas sembahyang. Katalah saya setuju dengan tuan, kita buat andaian macam tu. Tak pernah buat, adakah bermaksud tak boleh buat? Itu perbincangan yang kedua. Nabi tak pernah buat, adakah maksud Nabi tak pernah buat tu sama dengan tak boleh buat? Dia dah tak seronok lah bincang panjang macam tu kan. Saya kata kena bincang panjang sebab ini perbincangan. Sebelum saudara nak larang orang buat satu benda, saudara kena tahu. Maka saya kata dekat dia, Nabi tak pernah buat, satu, Nabi larang buat, tu yang kedua. Maka ulama-ulama bincang panjang, apa yang Nabi tak buat, adakah bermakna tak boleh atau boleh tapi Nabi tak buat? Jadi ini kena bincang. Tiba-tiba dia datang cakap bid'ah doa ramai-ramai. Ini kita bahaya bila kita tak mencari dan mengkaji sebelum kita membid'ahkan. Baik, habis hadis tu. Nanti kita sambung balik. Kita nak ambil hadis yang kedua untuk habiskan kuliah pagi ni. Selepas itu Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Ilm membawa hadis Anas bin Malik. Nabi kata kepada dia, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Ya bunayya wa dhalika min sunnati. Nabi kata kepada Anas, wahai anakku. Kenapa Nabi panggil bunayya? Bunayya ni panggilan untuk anak kecil ataupun anak kesayangan. Sebab Anas ni dalam sirah kita tahu Anas ni orang Madinah. Nabi sampai Madinah umur dia 10 tahun. Mak dia datang bawa dia, mak dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Datang Rasulullah, ini anak saya Anas. Saya nak jadikan dia khadam Nabi. Boleh ke tidak? Maka Nabi kata boleh. Maka Anas bin Malik adalah salah seorang yang berkhidmat bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam free dan sukarela sampailah Nabi wafat meninggal umur dia 20 tahun. Maksud 10 tahun dia khidmat Nabi. Khadam tu khidmat. Maka Anas Nabi panggil dia, ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Nabi sayang dia macam anak lah, pasal dia muda, dia kecil. Umur dia 10 tahun. Nabi sampai Madinah umur 53. Macam cucu juga lah, macam anak juga. Maka Nabi besar kat dia. Apa maksud hadis tadi? In qadarta, kalau engkau mampu wahai Anas, an tusbiha wa tumsiya, engkau berada di waktu pagi atau petang malam, kalau engkau mampu buat begini, buat apa? La walaysa fi qalbika ghishun li ahad, dalam hati kamu tidak pernah ada niat untuk buat tak elok kepada orang lain.
Kalau boleh kau buat begitu wahai Anas, hati kau bersih, pagi dan petang kau tak ada niat pun nak tipu atau nak menganiaya orang lain, buatlah begitu. Maksud ada ni apa? Jagalah hati tu. Janganlah dalam hati kamu wahai Anas, pagi ke petang ke, jaga hati, bersihkan hati. Bersihkan macam mana? Jangan ada dalam hati kita rasa benci atau nak aniaya atau nak tipu saudara seagama kita. Itu maksud dia. Dan para ulama tambah lagi huraian dia ialah juga kepada orang kafir yang tidak menganiayai kita. Jangan kita adalah hati kita perasaan yang tak elok. Ini bersih hati. Bersih hati ni bukan senang tuan-tuan. Nak bersih hati, nak bersih baju senang. Nak basuh baju 24 jam boleh basuh baju. Nak basuh hati macam mana? Nak bersihkan hati. Maka Nabi kata, wahai Anas, kalau engkau mampu di waktu pagi atau petang ataupun di waktu siang atau malam, janganlah ada dalam hati kamu perasaan tak elok kepada saudara seagama dan kepada manusia. Bersihkan hati. Maka ulama uraikan lagi, maksudnya juga ialah buatlah yang baik, niatlah nak buat baik kepada semua orang. Jangan benci tak tentu pasal, jangan nak aniaya orang, jangan. Bersihkan hati, gantikan dengan apa? Nak buat baik kepada orang, nak buat baik kepada orang lain, nak bagi tahu ilmu ke, nak bantu tenaga ke, nak sedekah harta ke, niat yang baik. Maka Nabi kata apa? Wa dzalika min sunnati, itulah antara sunnahku. Sunnah Nabi apa? Adalah menjaga hati. Itu penting tu. Jangan ingat sunnah Nabi hanya amalan luaran, tapi sunnah Nabi juga adalah amalan dalam hati. Maka kita tak ada rasa benci, tak ada rasa buruk sangka, tak ada rasa nak buat tak elok, tapi gantikan dengan sangka baik, nak buat baik, nak sebarkan kebaikan kepada semua orang yang kita mampu, semampu kita. Itulah sunnahku. Kemudian Nabi akhiri dengan Nabi sebut, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang benar-benar menghidupkan sunnahku wahai Anas, dia sayang kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang sayang dan kasih kepadaku, dia akan bersamaku dalam syurga. Nabi ajar benda mudah. Hidupkan sunnahku, di antaranya ialah buat baik kepada semua orang. Niat hati kita baik, hati kita bersihkan, jangan ada benci, marah, nak buat jahat semua. Itu juga sunnahku. Dan lain-lain. Siapa yang cuba hidupkan, bermakna dia kasihkan aku. Itu yang maksud. Setengah ulama kata apa? Kalau kita tahu satu benda Nabi buat, yang kita boleh buat, buatlah. Walaupun dia benar yang tidak wajib. Kita pernah tahu Nabi buat, cubalah buat. Dan kita akan dapat pahala, dan kita akan dapat kasih Nabi SAW. Itu maksud dia. Tonton baca hadis. Tonton tengok hadis ni sebut begini. Contoh Nabi SAW sembahyang duha. Sekejap lagi sembahyang duha. Sebab kita ingat Nabi pernah buat, Nabi sebut benda tu, Nabi amalan Nabi suruh buat sunat. Tak apa. Tadi tuan-tuan solat sebelum subuh kan? Solat sunat sebelum sunat qabliyah. Nabi sebut tu raka'ata al-fajr, raka'ata al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Maksudnya apa? Pahalanya banyak tak terhingga, lebih baik daripada tuan-tuan dapat harta dunia. Jadi tuan-tuan buat, walaupun tak wajib, tuan-tuan telah mendapat insya-Allah kasih Nabi SAW. So, ulama kata pertama soal wajib sunat kita belajar. Kalaulah tuan-tuan mampu dan baca hadis Nabi benda yang elok, buat. Contoh Nabi sebut 2 perkataan yang ringan di bibir, berat di timbangan akhirat, yang Allah suka, iaitu subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdih. Tuan-tuan buat lepas ni, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallah. Ulang banyak kali. Dan Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, mengucapkan alhamdulillah tu memenuhi timbangan amal. Tuan-tuan sebut alhamdulillah, sambil jalan, sambil. Ini dipanggil menghidupkan apa yang Nabi ajar dan Nabi buat. Jadi semoga 2 hadis tadi kita dapat gambaran yang orang kata apa, menggalakkan kita untuk beramal. Bila kita beramal dengan satu benda yang Nabi amal,
bukan hanya dapat pahala beramal, tapi dapat pahala menyebarkan dan menghidupkan amal. Kita baca Quran contohnya di rumah. Nabi suruh baca Quran kat rumah. Nabi suruh sembahyang sunat kat rumah. Kita hidupkan. Jadi dengan kita hidupkan tu menjadi contoh ikutan anak cucu kita dan sahabat-sahabat dan keluarga kita. Itulah maksud menyebarkan dan mendapat pahala amalan. Wallahu alam. Kita ambil dua hadis tu pada pagi ni. InsyaAllah akan datang bab yang baru insyaAllah, iaitu bab ataupun hadis yang baru, iaitu hadis tentang mengamalkan sunnah Nabi dan meninggalkan benda yang bercanggah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.